Sila Kota Raja. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijriah dan salam Hijratul Rasul. Saya ingin merakamkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana keadaan negara kita yang alhamdulillah setakat ini kita kira semua kaum dan bangsa boleh hidup bersama walaupun kita masih ada perkara-perkara yang kita ingin perbaiki dan sempurnakan. Datuk Yang Dipertua, apabila pihak pembangkang menegur pihak kerajaan dan menyebut perkara-perkara tertentu, tidaklah bermakna kita mengatakan tak ada satu benda pun yang tak bagus yang kerajaan lakukan. Biasalah sebagai check and balance, ya, sebagai menyemak imbang ini, tentulah kita akan menyebut perkara-perkara yang masih perlu diperbaiki dan perlu disempurnakan. Itu harap kena faham, itu peranannya negara demokrasi yang ada pembangkang. Datuk Yang Dipertua, saya ingin menyebut sebelum saya mengurai beberapa perkara. Beberapa perkara yang tak ada dalam bajet ini yang Perdana Menteri tidak sentuh, dan saya rasa perkara-perkara ini penting. Mungkin saya tidak sempat untuk membahas kesemuanya, tetapi saya ingin ia dicatat kerana perkara ini adalah penting. Pertama ialah mengenai tidak ada langsung peruntukan untuk tebatan banjir di Sungai Golok. Saban tahun setiap kali 2 atau 3 kali, ya, kawasan rantau panjang dan sekelilingnya akan ditimpa banjir. Sebelah sana kerajaan Thailand sudah membina benteng yang tinggi dan air sungai yang melimpah tidak ke belah Thailand tetapi sebelah kita. Kedua ialah tidak ada langsung Perdana Menteri menyebut tentang pembangunan insentif kepada pembangunan kenderaan elektrik dan hybrid, insentif penjimatan tenaga elektrik melalui tenaga solar, penjimatan air melalui penuaian air hujan. Semua ini adalah terangkum di dalam kita panggil teknologi hijau, ya, dan juga isu jurang upah dan gaji antara pengurusan atas dan bawah dan antara gender dan antara kaum, ya, di sektor swasta tak langsung ditempuh. Bagaimana kerajaan hendak membetulkan keadaan ini. Dan penting saya rasa yang saya mungkin tak sempat sentuh sekejap lagi ialah mengenai keperluan negara kita kepada buruh asing dan bagaimana negara kita akan mentransformasi ekonomi kita ke arah berpendapatan tinggi. Dan ini saya rasa penting kerana kita dibanjiri oleh pekerja asing dan rakyat sendiri merasakan bahawa kehadiran pekerja asing ini sangat membawa impak negatif kepada sosioekonomi mereka. Datuk Yang Dipertua, tanggapan pertama, first impression, bajet yang peduli rakyat ni banyak habuan untuk rakyat. Itulah yang sekali lalu kalau kita tengok inilah yang kata tanggapan pertama kita. Tetapi apabila diteliti, ia tidak dapat menyelesaikan masalah rakyat dalam jangka masa panjang. Dalam jangka masa pendek memanglah mendatangkan kegembiraan, euforia ataupun keseronokan sementara, namun akhirnya rakyat masih di tahap pokok yang lama. Kerajaan telah cuba untuk orang kata compensate dengan izin, ya, dengan berbagai-bagai program kesejahteraan rakyat, tetapi isunya ialah penyebab kepada perkara-perkara ini tidak disentuh di dalam bajet ini. Kos sara hidup yang terus naik. Saya kira semua orang terima hakikat ini. Tambahan dengan pelaksanaan GST tahun hadapan, maka juga telah diterima bahawa kos hidup ini akan meningkat. Yang dalam negara kita, kita tahu kos sara hidup ni kalau dah naik tidak akan turun. Ya, kalau dia mendata pun kira dah pun tak akan mendata. Maknanya akan terus naik. Ada dari sahabat-sahabat kita daripada Barisan Nasional mengatakan, katakan di mana, ya, dalam dunia ini kos sara hidup tidak meningkat. Saya rasa agak terkilan. Saya nak ceritakan bahawa saya biasa belajar di United Kingdom dan saya biasa pergi ke Ireland beberapa kali. Saya terkejut kerana di sana setelah 10-15 tahun saya pergi balik, harga barang-barang asasnya tidak meningkat dan mereka tidak ada subsidi.
Ya. Saya balik dan melihat barang-barang kegemaran yang saya minum dan makan dan sebagainya, masih lagi pada masa yang sama. Dan di Ireland, ya, ada masanya harga rumah turun. Harga beras tinggal separuh. Kerana adanya free market di sana. Real free market di Malaysia. Ya, jadi, jawapan yang lazim kita dapat adalah kerana negara kita permintaan lebih tinggi berbanding dengan bekalan. Kos barangan mentah meningkat, sebagainya. Kita semua tahu dalam menyelesaikan hampir semua masalah kehidupan ini, prinsipnya sepatutnya kita kembali kepada penyebabnya. Apa penyebabnya? Kita betulkan atau dalam kata lain kita cari ubatnya. Walaupun ia susah, sukar dan pahit. Kalau sumber makanan kurang, maka kita perlu memperbanyakkan penghasilannya. Kita perlu ada jaminan makanan sendiri. Dan jika makanan tertentu tidak ekonomik untuk dihasilkan dan lebih murah diimport, maka Malaysia perlu membuka pasaran bebas untuk pengimport bersaing. Memberi harga terbaik kepada pengguna dan tidak membenarkan monopoli pengimportannya dan lesen perniagaannya. Di Malaysia, apabila harga barang naik, kita belum lagi mengalami harganya yang akan turun semula. Malah ada penternak ayam sanggup membinasakan anak-anak ayam kerana hendak mengekalkan harga yang tinggi. Kos rumah yang semakin tinggi dikatakan disebabkan harga tanah yang tinggi. Tidak siapa dapat menafikan keadaan ini, terutamanya di kawasan-kawasan bandar. Ya. Tetapi apa maklum balas yang saya dapat daripada developer, daripada pemaju-pemaju perumahan, dia kata yang paling teruk sekarang adalah kos harga-harga barang binaan itu sendiri, ya, untuk buat rumah sehingga 30%. Dan apabila kita tanya kenapa, semua mereka menjawab bahawa kenaikan harga ini tidak dapat dikawal kerana tiada persaingan sihat di antara pembekal dan pengilang, kerana adanya monopoli pembekalan bahan seperti simen. Ya, yang ini berlaku. Jadi unsur persengkokolan di antara syarikat-syarikat, ya, yang besar-besar dan setengahnya ada kaitan dengan parti pemerintah, dasar kerajaan yang tidak meliberalisasikan perniagaan bahan binaan dan sebagainya, menyebabkan kos-kos ini akan terus naik dan rakyat menanggung bebannya. Dan mengenai BRIM, saya nak menyebut di sini bahawa Bantuan Rakyat Satu Malaysia, tidak siapa yang menafikan bahawa rakyat kita, sebahagian daripada rakyat kita memerlukan bantuan daripada kerajaan, sumbangan daripada kerajaan, tambahan pula dengan penarikan subsidi-subsidi bahan bakar, minyak, maka semuanya akan naik. Cuma saya nak betulkan atau nak tegur cara pengagihan BRIM itu sendiri. Saya dapati bahawa penerima-penerima bantuan JKM, ya, OKU, tidak semuanya mendapat BRIM. Mereka terpaksa sekali lagi memohon melalui borang-borang online dan sebagainya, melalui LHDN untuk mendapat bantuan tersebut. Dan kenapa tidak bantuan yang sepatutnya kita beri, dan mereka ni memang dah layak dapat kerana mereka memang berpendapatan rendah, dan orang yang menerima sumbangan daripada JKM disalurkan melalui Kementerian JKM itu sendiri, Kementerian Pembangunan Wanita. Makna dia mereka sudah ada statistiknya. Berapa orang ibu tunggal, berapa orang warga emas, berapa orang OKU dan sebagainya. Secara terus diberi kepada mereka melalui akaun-akaun mereka. Dan mereka ini tak perlu memohon semula. Kenapa perlu kita menyusahkan rakyat? Tambahan mereka ini adalah daripada golongan, ya, yang sosioekonomi rendah, komputer pun tak ada di rumah, ya, nak cari borang, nak naik bas, nak turun bas, ya, semuanya adalah kos kepada mereka. Pemudahkan pengagihan ini kepada golongan ini. Begitu juga dengan penerima-penerima zakat. Ya. Ini semua saya rangkum sebagai golongan yang memang selama ini mendapat bantuan, memerlukan bantuan kerajaan. Saya merasakan bahawa pengagihannya perlulah telus. Ya, rakyat perlu faham yang siapa yang tidak layak dan tidak boleh mengambilnya. Kalau mengikut borang BRIM yang ada di dalam yang ada dalam online ini, yang layak dapatnya adalah orang yang ketua keluarga berpendapatan sekarang ini 4,000. Sebelum ini 3,000. Dan warga emas sebatang kara yang pendapatannya juga kurang daripada 4,000 untuk 2015. Yang lepas 3,000. Dan juga orang bujang. Pokoknya bila saya tengok borangnya, maka tidak ada penapisan. Maknanya kalau saya nak pergi, nak tulis bahawa pendapatan saya kurang daripada 3,000, siapa yang memeriksanya? Kecuali orang yang dah bayar cukai, yang nama mereka ada dengan LHDN,
Kebanyakan yang memohonnya sama ada dalam informal sector, ya, ataupun bekerja sendiri, ya, dan mereka tidak perlu untuk memberi kenyataan penyata gaji atau sebagainya, bukti pendapatan mereka. Dan ada isi rumah, suami dapat, isteri dapat. Ada warga emas, ya, dia bukan sebatang kara, anak-anaknya berpendapatan tinggi, ya, dan mereka ini juga pernah dibangkitkan oleh kawan-kawan di sebelah sana yang datang mengambil BRIM-nya menaiki kereta mewah. Jadi kita bercakap mengenai rakyat yang layak mendapat subsidi dan bantuan. Itu sebabnya sebab kerajaan menarik balik subsidi dari minyak kerana katanya orang-orang kaya yang menikmati. Sekarang ini di dalam BRIM kita tidak cermat. Kita tidak fokus kepada siapa yang kita nak beri, sesiapa saja boleh. Ya, kerana tidak ada pihak yang memeriksa latar belakang. Kalau permohonan JKM, dia lain. Ya, pegawai akan turun, membuat pemeriksaan, mendapat maklumat yang sebenarnya. Tetapi untuk BRIM, sesiapa saja boleh. Dan saya rasa di segi hukum, saya tak dengar lagi mana-mana fatwa. Ya, sekiranya seseorang itu tidak layak menerima, dia menipu di dalam mengisi borang BRIM itu. Apa fatwanya di segi hukum? Kalau ikut, haram. Ya, di dalam pengajian saya, ya, apabila kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, ia adalah haram. Kita akan makan, kita akan jadikan dia akan jadi darah daging kita. Adakah ia sama seperti mencuri, menipu, merasuah, makan duit rasuah? Ini rakyat kena jelas. Ya, kerana ia akan menjadi darah daging kita. Keberkatan kita daripada apa yang kita makan. Kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ya, ada orang kata, ya, tak apalah mak dengan ayah boleh ambil. Ini hak rakyat. Dia lupa yang anaknya adalah daripada golongan berpendapatan tinggi dan sepatutnya menjadi tanggungjawab anak-anak menjaga ibu bapa itu. Ya, ini saya rasa ini kena jelas dan kena diwar-warkan kepada rakyat. Saya kira satu sistem perlu kita wujudkan dan saya tidak tahu bahawa lama mana lagi kerajaan akan meneruskan BRIM kerana saya rasa selagi Datuk Najib menjadi Perdana Menterinya, selagi itulah BRIM-nya ada. Jadi tidak dapat dinafikan BRIM ialah instrumen politik yang sangat berkesan untuk terus mendapat undi golongan berpendapatan rendah dan kurang berpendidikan. Golongan ini masih terkapai-kapai untuk memenuhi keperluan asas mereka, makanan, perumahan, pendidikan, pengangkutan dan lain-lain keperluan asas. Bila sahaja memperoleh wang mudah untuk menyelesaikan masalah mereka, walaupun sementara sangatlah dihargai. Bagi mereka walaupun sedikit, tapi lebih baik daripada tiada langsung. Ini pemikiran yang ada kepada orang kita. 4.3 bilion sebenarnya adalah satu pelaburan ampuh untuk memastikan BN kekal berkuasa entah berapa lama lagi. Ini adalah cara mengikat hati rakyat. Ia cara yang sah di segi undang-undang kerana telah diluluskan di Parlimen. Dengan adanya BRIM, kerajaan BN tidak perlu lagi menyogok atau merasuah rakyat bila PRU tiba. Strategi ini semakin canggih kerana tahun 2015, BRIM akan diberi dalam 3 kali. Ya, makna dia 3 kali dalam setahun. Ya, rakyat akan terima kasih. Bijak ni. Ini strategi yang sangat bijak. Ya, saya cakap betul ini. Tetapi ia tidak akan menyelesaikan masalah. Pemimpin yang bijak. Ya, dia tidak akan menyelesaikan masalah jangka masa panjang 40% daripada rakyat kita. Sepatutnya kita memikirkan bagaimana kita nak mengeluarkan mereka daripada golongan ini. Golongan 40% ini. Apakah peluang-peluang pekerjaan yang ada pada mereka? Ya, rakyat tidak sedar. Rakyat terima kasih sebab 4.3 bilion ini sedikit. Ya, berbanding dengan pembaziran yang kawan-kawan saya sebutlah terlalu banyak. Ya, subsidi-subsidi, ya, kompensasi-kompensasi yang diberi kepada syarikat-syarikat kroni. Ya, jadi ini sikit sangat bagi saya. Ya, jadi saya nak sebut juga mengenai OKU. Dengan bangganya Datuk Najib mengatakan kami tambah RM50. Apalah 300 kata 350? Apalah 150 kata RM20? Ya, bagi orang berpendapatan tinggi memang RM50 ni tak ada apa. Tetapi apa yang saya harapkan bagi orang OKU bukan 350 tetapi RM500 secara bulanan. Saya tak nampak macam mana boleh
mereka boleh survive ya dengan masalah yang ada. Saya akan bercakap lagi mengenai OKU apabila tiba kepada bawah Kementerian Pembangunan ini. Ya. Saya nak sebut mengenai satu BRIM, one BRIM. Ya, bukakan saya sikit. Ya, sudah. Ya, berkenaan dengan OKU ni, apa pandangan Kota Raja? Pelik juga, bantuan untuk OKU ni bagi yang tak bekerja, dia bagi 150. Hak yang bekerja, dia bagi 100, dia bagi 300. Sepatutnya memang hak yang tak bekerja tu nak pergi kerja macam mana? Jadi sipir yang saya rasakan agak pelik dan kekok. Apa pandangan daripada Kota Raja? Okey. Sebenarnya kalau kita tengok polisi JKN, yang tak bekerja itu sepatutnya adalah yang terlantar. OKU yang terlantar ataupun mempunyai kecacatan tak boleh kerja. Jadi memang tidak mencukupi dan malah penjaganya yang tidak boleh bekerja kerana menjaga OKU ini juga perlu diberi bantuan. Jadi sepatutnya bukan 150 kerana ada lagi satu bantuan yang diberi kepada orang yang menjaga 300 lebih kalau tak silap saya. Jadi memang songsang lah, itu saya setuju. Yang bekerja dia dapat top up dari 350, yang tak bekerja 150, sekarang 200 tidak mencukupi. Sama-sama sekali tidak mencukupi. Jadi kita minta kerajaan menyemak semula bantuan kepada OKU ini. Saya nak menyebut tentang insurans BRIM ya, ataupun takaful BRIM ini. Tahun lepas 2014 apabila kerajaan memulakan BRIM ini ya, RM50 diinsurансkan, panggil insurans satu Malaysia, dan kita ada 7 juta penerima. 7 juta penerima kali RM50, makna dia 350 juta digunakan sebagai premium kepada syarikat takaful. Apabila ditanya oleh salah seorang ahli parlimen kita, jawapan bertulis, yang hanya claim menuntut pampasan apabila ada kematian, ada kemalangan, ya, hanya 13,000 orang sahaja yang layak, lebih kurang, yang dapat, dan pampasan yang dikeluar hanya 42 juta. Kita tak perlu ada sistem takaful ini. Kerajaan boleh letak 350 juta ini dalam satu tabung, biar JKM yang yang mentadbirnya, maka semua golongan yang dapat BRIM ini tanpa syarat, mati saja bagi je. Ya, tetapi sekarang kita tengok syarikat takaful, beberapa syarikat yang digabungkan sudah mendapat keuntungan 300 juta. Satu lagi pembaziran ketirisan yang sepatutnya itu digunakan untuk rakyat. Tapi kali ini saya tengok Perdana Menteri sudah memberi dalam ucapan yang baru ini bahawa akan melakukan tidak lagi membuat skim takaful ini, tetapi menggantikannya dengan takaful berkelompok, skim khairat kematian, bantuan RM1,000 yang akan berkuat kuasa selama 1 tahun. Untuk makluman Parlimen, Dewan Rakyat ini, Negeri Selangor daripada 2008 telah melaksanakan apa kita panggil skim mesra usia mas, di mana 60 warga mas 60 ke atas secara automatik, ya, tak kira kaya, tak kira miskin, tak kira Cina, tak kira Melayu, tak kira India, tak kira agama apa, daftar je. Sekiranya dia meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka dia akan dapat, keluarga penamanya akan dapat untuk urusan khairat kematian 2,500. Dan Kelantan sudah lama melaksanakan skim takaful ini ataupun khairat kematian ini. Jadi terima kasihlah kerana makna dia kerajaan melihat kewajaran apa yang dilakukan oleh kerajaan Pakatan Rakyat. Boleh gulung. Boleh gulung dah. Allahu Akbar. Saya nak sebut tentang, saya nak cakap kata saya sokong apa yang dilakukan di Sabah dan Sarawak. Macam-macam nak buat. Tengoklah sendiri apa, banyak mana nak beri. Cuma menjadi kegusaran saya, kerana projek-projek ini seharusnya menjana pekerjaan kepada rakyat negeri Sabah dan Sarawak. Kita ada ramai rakyat Sabah yang berhijrah, yang duduk di Kuala Lumpur, di Selangor dan sebagainya. Dan kehidupan sini pun tidak mudah, tidak senang. Mereka masih lagi bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berpendapatan rendah. Satu rumah kadang-kadang dihuni oleh 2-3 keluarga. Ya. Tetapi pokoknya saya nak tanya, kenapa baru-baru ini Menteri Sumber Manusia, Timbalan Menteri mungkin, mengatakan bahawa akan bawa masuk 12,000 orang daripada Bangladesh. Minta kerajaan Bangladesh
menyediakan 12,000 orang untuk tambah di atas 5,000 orang pekerja Bangladesh yang sedia ada di Sarawak. Saya tak faham bagaimana kerajaan kita tidak memikirkan jangka masa dalam jangka masa panjang kesan kedatangan pendatang-pendatang ataupun pekerja-pekerja asing. Di Semenanjung sendiri kalau kita lihat, ya, pekerja-pekerja Bangladesh dan Indonesia sudah memasuki penetrate ataupun invade lah, saya guna bahasa Inggeris sedap sikit, invade, ya, dengan izin semua sektor pekerjaan, ya, daripada perniagaan runcit, ya, kedai-kedai runcit yang ada di Selangor ini, kawasan Melayu, semuanya dimonopoli oleh orang Aceh. Walaupun boleh dikatakan kebanyakan mereka sudah dapat kerakyatan sini, ya. Dan sekarang ini semua pusat-pusat membasuh keretanya dan sebagainya, semuanya dikuasai oleh orang Bangladesh. Kenapa kerajaan tu tidak boleh memikirkan untuk memodalkan rakyat untuk kerja-kerja kecilan begini? Misalnya, ya, kerja kontrak, potong rumput. Saya masih hayang kenapa ia perlu ambil kontraktor dan kemudian bagi pula pada orang Bangla untuk buat kerja. Apa salahnya kalau kita mengupayakan rakyat kita untuk membuat kerja-kerja ini? Beri sedikit gaji tinggilah pada biasa. Kerana intangible cost yang kita tak nampak dalam jangka masa panjang lebih besar daripada kalau kita memberi gaji yang lebih tinggi. Dan saya ingin bertanya Datuk Yang di-Pertua, gaji minima. Ada lagi syarikat-syarikat keselamatan tidak membayar gaji minima kepada pekerja mereka. Dan banyak lagi majikan yang belum bayar gaji minima. Jadi sampai bila keadaan ini, dasar yang dibuat oleh kerajaan belum habis kita laksana, kemudian kita buat yang baru, kelemahan kita adalah pelaksanaan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ya, terima kasih. Ya, Yang Berhormat Julau. Terima kasih.